Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung semula pengajian kitab kita Riyadhus Shalihin. Pada malam ini sambung pada hadis yang ke-11. Sambung pada hadis yang ke-11. Muka surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajatan wa dhalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salata la yanhazuhu illa as-salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Muttafaqun alayhi. Maksud hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sedia maklum. Abu Hurairah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kalangan ahlus sufah, sahabat Nabi yang susah, yang asalnya daripada Yaman, daripada suku kaum Ad-Daus. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya yakni kata Abu Hurairah nya di sini balik pada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sembahyang jemaah bagi seseorang lebih daripada sembahyang bersendirian. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan orang yang sembahyang berjamaah maka pahalanya lebih banyak berbanding orang yang sembahyang bersendirian. Seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, mafhum dia Nabi sebut orang yang sembahyang berjamaah pahala dia 27 kali ganda berbanding daripada orang yang sembahyang bersendirian. Sama ada di tempat kerjanya, yakni di pasar, atau di rumahnya, dengan gandaan 25 darajah, yakni dengan gandaan
25 pahala. Jadi di awal hadis ini Nabi SAW cerita kat kita bahawasanya yang pertama Nabi habaq sampai tang ni apa dia? Kelebihan pahala orang yang sembahyang berjamaah dahulu. Sembahyang di rumah, sembahyang di pasar. Yang ni ada orang yang kerja di mana? Di mall ataupun di shopping kompleks ada surau. Jadi di surau dia sembahyanglah dia sembahyang berjamaah, maka dia dapatlah pahala berjamaah 25 kali ganda pahala. Jadi Nabi Nabak ni kelebihan orang yang sembahyang berjamaah. Di mana sahaja kamu sembahyang asalkan berjamaah, maka mendapat 25 gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana orang yang telah menyempurnakan wudu, wudu dan wadu beza. Wudu apa dia wudu? Wadu apa dia wudu? Wadu adalah air yang digunakan untuk berwudu, itu nama wadu. Bagi fathah wadu adalah ayat. Katakan maklum Razak ni nak main masjid, nak main surau kan, main masjid kan, pas mandi tu buka pek ayat, lepas tu niat nak aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kan maklum basuh tangan. Jadi maklum basuh dengan ayak ke dengan ketir batu? Basuh dengan ayak. Jadi ayak yang diguna untuk berwudu nama dia wudu berbaris fathah. Adapun perbuatan basuh tangan, basuh muka apa sampai kaki dia panggil wudu berbaris baris dhammah ataupun baris depan. Tadi ni duk di ma'had, duk ngajak budak kelas saya di ma'had pagi pukul 8 sampai pukul 1:30. Pukul 8 pagi sampai 10:30 lepas tasmi' Quran. Lepas tu rehat 10:30 sampai 10:30, pukul 10 sampai 10:30, 10:30 sampai pukul 1:30 baca kitab. Baca kitab apa maklum ni, baca lambat gitu, tapi 1 tahun dia khatamlah kitab tu. Kebetulan hari ni kelas depa tajwid. Kami baca matan Tuhfatul Atfal. Baca, lepas tu bagilah sikit soalan. Kan kita mengaji tajwid ni hak mula-mula kali nun sakinah tanwin. Nun sakinah tanwin. Jadi nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf jadi izhar halqi, jadi ikhfa haqiqi, jadi idgham ataupun iqla'. Baik, jadi tanya satu orang budak ni, tak habaq nama apa? Tanya dia, bagilah satu contoh ke dia, min ladunka. Baik, apa hukum dia? Apa yang bertemu apa? Kan? Jadi dia kata ustaz dia duduk ngengah tu, dia takut nak jawab kan. Ni masalah penuntut ilmu, dia takut nak jawab. Pasal apa dia takut salah. Jadi mengaji kalau takut salah ni masalah. Sebab tu ulama kata bila mana mengaji ni dia ada beberapa syarat rukun dia. Yang pertama dia kena ada guru. Mengaji kena ada guru. Yang kedua mengaji dia kena ada pensel ataupun pen. Yang ketiga kena ada kitab, sama ada kitab yang guru dia baca ataupun kitab dia tak ada, dia ada buku catatan. Apa yang disebut dia catat. Yang keempat soalan. Yang keempat soalan, tak faham tanya, tak faham tanya. Bukan tanya tu pasal nak kena dah. Tanya tu pasal tak tahu. Jadi kalau guru tu tahu dia jawab lah. Kalau dia tak tahu, dia tak apa yakin, nanti dia akan jawab kemudian. Jadi si pelajar ni dia takut nak jawab, takut salah. Hak kawan lain duk gelak lah kat dia. Pasal dia hari Isnin Khamis wajib puasa. Wajib bukan wajib di sisi syarak. Wajib di sudut undang-undang sekolah wajib lah. Sudut syarak sunat muakkad. Jadi barangkali ikut suara tak keluar, saya kata hampa hari Isnin memang bisu semua, puasa memang tak ada cakap dah. Kita jenis cengih gitu. Duduk tengok. Dia bukan tengok contoh hak kita bagi, dia duduk tengok atas meja dia. Barangkali Tok Wali Khamat tu, dia tengok meja, dia jawapan.
Dia takut nak habaq. Jadi saya pun tanya dia, lah ni kita mengaji tanwin dan nun sakinah. Daripada tanwin dan nun sakinah, dia pecah 4 hukum. Hukum yang pertama izhar halqi. Hukum yang kedua idgham. Hukum yang ketiga iqlab. Hukum yang keempat ikhfa haqiqi. Lah ni kamu tahu dah apa dia hukum-hukum ni? Hukum-hukum ni tahu dah apa huruf-huruf dia. Jadi saya pun habaqlah kat dia. Tanwin macam mana bentuk tanwin? Dia kata baris da, saya kata baris da, dia kata baris depan. Lepas tu baris A atas. Bawah. Lepas tu baris dia kata baris tengah. Dia kata hang ngaji mana baris tengah ni? Aku tak nak duk syarah pun baris tengah ni. Kan? Jadi baris atas, baris bawah, baris tengah. Halalang sebut tulis pilah kan malung. Kan? Kita mengaji at-tajwid. Ngaji tajwid pula malam ni. Tajwid. Kita ngaji bab apa? Nun sakinah. Nun as-sakinah. Yang kedua at-tanwin. Ngaji nun sakinah dengan tanwin. Saya mengajak anak murid habis setengah kitab, lagi hampa tak hafal hak ni, hampa jangan duk gagah nak pergi depan lagi. Muhung lah. Kan? Baik. Jadi baik. Nun sakinah, nun matilah, nun tak ada baris. Nun tak ada baris. Tanwin. Baik, jadi nun sakinah kita buh gitulah, tanda nun hak tak ada baris. Okey, nun sakinah. Nun mati. Tanwin ada 3. Baris atas, baris bawah, dia kata baris tengah. Tang tengah tu saya pun tak tahu nak tulis tang mana. Baris depan lah. Dhammatain tu fathatain, kasratain, dhammatain. Jadi daripada nun sakinah dan tanwin terpecah kepada 4 hukum. Pecah pada 4 hukum. Tu dia. Ustaz Pozi tak boleh main bulan ni. Ustaz Emal lah ambil. Yang pertama apa dia? Iaitu izhar. Dia panggil izhar halqi. Yang kedua dia panggil idgham. Baik. Yang ketiga dia panggil ikhfa haqiqi. Yang keempat dia panggil iqlab. Baik. Jadi maknanya apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ni, maka jadilah dia. Jadi apa? Jadi hukum izhar ka, ikhfa ka, idgham ka, iqlab ka. Baik. Jadi macam mana nak ingat huruf ni ustaz? Banyak ustaz. Hak ustaz ajak tajwid tu, hak ustaz ajak Riyadhus Shalihin tu pun duk balik mengapai tak ingat-ingat lagi. Jadi dia buat rumus. Apa maksud rumus? Rumus ni singkatan kalimah tu. Mungkin maklum nak apa alif, ba, ra, pakai lupa piak begitu ya. Dengan tayar-tayar pun lupa. Jadi izhar dia panggil kaedah dia hin kha a u. Hin Okey. Hin kha'ahu. Maknanya apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ni, salah satu bukan bertemu semua 6 huruf tu. Tak. Bertemu dengan alif ka, bertemu dengan rin ka, bertemu dengan ha ka, bertemu dengan kha ka, ain ka, ha simpul ka, maka hukum dia adalah izhar halqi. Idgham dia ada 6 huruf. Dia panggil yarmulun ataupun yarmalun. Bolehlah tu. Dia panggil yarmalun ataupun yarmulun. Yarmuluna. 6 huruf. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu pada 6 huruf.
man ya'mal, faman ya'mal, nun sakinah bertemu dengan ya, dia panggil idgham. Baik, idgham dia ada dua, dia panggil idgham ma'al gunnah, bila gunnah. Ma'al gunnah huruf apa? Ma'al gunnah yanmu, ya, nun, mim, waw, yanmu, 4 huruf. Bila gunnah lam, ra. Baik, bila gunnah ni ada dengung tak? Ada dengung tetapi sedikit sahaja. Contohnya mir rabbika, dengung tak nak? Hidung sikit ya, kita tak baca mir, dak tu. Hak tu orang lemah laut. Mir rabbika, tak baca gitu. Dia ada sedikit dengung, kadang ada tawassut pertengahan. Mir rabbika, sedikit dengung. Nah, jadi idgham mir rabbika man ya'mal, dia ada dengung man ya'mal, 2 harakat dengung. Ikhfa haqiqi. Baik, tengok ba, iqlam, ba. Dan dia ada, mudah kita faham, ada mim kecil sikit tang tu. Min ba'di ba'ahum ada itu ba'ahum. Jadi kita baca mana? Iqlab boleh baca 2. Ba'ahum, tak rapat bibir, sekadar boleh lalu sehelai kertas A4. Ba'ahum, tapi jangan ngangak ba'ahum, itu bukan dia. Nah, ba'ahum, ataupun boleh dibaca dengan rapatkan bibir. Ba'ahum. Baik, ikhfa haqiqi selain daripada huruf iqlam, idgham, izhar, selebihnya semua ikhfa haqiqi. Ada 16 huruf no? 15 huruf. Kena tanya tu guru. Lah, ada 15 huruf. Maklum hafal, minggu depan periksa. Perasaan pakai tamai dah lagi. Dia berkata mampu dah. Ustaz dah buat periksa pula. Nah, jadi lepas pada nun mati tanwin, dia ada mim sakinah, mim mati, mim bertemu dengan mim. Mim bertemu mimma. Dia adalah hukum-hukum dia yang lain. Tapi nak cerita ayat ni nak cerita pada hadis hak kita baca ni maklum. Baik. Tak mana ayat ni? Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Dan Nabi SAW sebut kerana orang yang telah menyempurnakan wudu ni dia, itulah wudu, perbuatan mensucikan tubuh badan tadi daripada hadas, kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk bersembahyang semata-mata. Jadi beza dah. Wudu ni dhammah fathah. Wudu apa dia? Kita duk basuh tangan tu lah wudu, perbuatan wudu tu. Basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, kepala, semua tu wudu. Wudu air yang kita guna untuk berwudu. Maksud kata maklum buka pilih ayat turun tu dia panggil wudu. Dia panggil wudu. Seperti juga dengan sahur. Ejaannya sama, sahurun. Fathah, dhammah. Sahur apa dia sahur? Sahur makanan yang maklum jamu waktu tu dia panggil sahur. Contohnya mangkit pagi nak puasa, maklum buat apa? Buat kuih ropa atau kuih ropa. Baru beli kat kawan saat ni tu teringat kuih ropa. Kan? Maklum gerak cucu main makan kan, sehari nak masuk subuh dah, sehari tak ada sok, kita panggil sok hak penting faham sok tu kan. Baik, jadi makanan yang maklum jamu waktu makan pagi tu sebelum subuh dia panggil sahur. Sahur. Perbuatan makan pada waktu tersebut dia panggil suhur. Dia panggil suhur.
Lepas ni maklum boleh lah, Ramadan ni tak lama dah, 50 hari lebih saja lagi. Hai abang, mainlah makan sahur, kakak sehari waktu suhur habis. Dia kata kok mana pula bini aku ni, dia kata sak sahur sak suhur, sak sahur sak suhur. Tu beza antara sahur dan juga suhur. Begitulah hal keadaannya wudu dan juga wudu yang diguna untuk berwudu. Adapun wudu, perbuatan wudu itu sendirilah basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib dan sebagainya. Baik, jadi dia menyempurnakan wudu. Macam mana wuduk ni? Maka antara perkara-perkara sunat sebelum kita berwuduk, antaranya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, antara sunatnya dia iaitulah kita bersiwak, yakni kita bersihkan gigi. Bukan makna pi kolah masjid beruh gigi di kolah masjid tu nampak lolak kan, lepas tu pi ludah pula dalam kolah tu. Memang orang kejam masuk dalam kolah tu, wuduk ke mana apa ke mana lagi, boleh mayang jenazah ya. Makna kata bersugi lah. Jadi bersugi ni dengan kayu arak, bukan kayu arak. Arak. Makna alif ra ka arak. Kayu sugi itulah, senang faham. Baik. Dan sunatnya lagi pada kita membasuh pergelangan tangan, selat-selat ni, jari ni dia panggil at-tathlith, menyelat celah-celah jari, maka hukum dia adalah sunat. Tu perkara-perkara yang sunat sebelum kita berwuduk. Lagi kata ulama, talaffuzun niyah, kita lafazkan niat. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tak boleh sahaja pun tak apa, aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, ataupun aku mengangkat hadas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dobuh nawaitul wudu'a rafa'al hadathi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Api ma'mum pula jahanam pula. Cukup sekadar aku berwuduk. Jadi dengan kita talafuz sebelum basuh muka tu, maka hukum dia adalah sunat. Lagi pada maklum madmadah ni berkumur. Bersungguh-sungguh dalam berkumur. Maknanya bila buah yang dalam mulut tu kumur sungguh-sungguh, dan jangan jadi lolak. Ada orang dia lolak, dia kuk dia buat mana? Dia buat macam tembak pilih bomba. Dia pergi tembak pergi kat kawan dia. Hak jenis ni pendek umur. Lolak. Jadi madmadah, dia ambil ayak buh lah. Lepas tu istinsyaq. Apa dia? Dia sedut ayak sikit masuk dalam rongga hidung, sikit saja. Jangan pergi ambil satu tu dia sedut semua. Pening terus kawan tu. Mayang Aisyah 6 rakaat. Sebab kepala otak dia miring terus, kepala penuh ayak. Tak boleh. Dia kadang-kadang orang ni dia tak boleh nak istinsyaq. Dia mungkin dia tak biasa. Tapi tu di antara perkara-perkara sunat sebelum kita berwuduk. Baik. Tadi kita ada sebut tentang bersiwak, yakni kayu sugi, bersugi. Jadi waktu yang disunatkan bersugi di antaranya sebelum sembahyang. Tak sah sebelum kita berwuduk. Lepas tu sebelum sembahyang. Maknanya dalam poket ni ada lah kayu sugi. Kan? Kalau tak ada, tak payah. Ataupun dia telajak rajin, dia bawa main beruh gigi dali pibuh tu. Kalau dia berasa okey, bawa biar. Kan, lalu orang tak bawa tu. Bawa main beruh gigi tu, dia punya duk tunyuh tu apa lolak ni. Bawa kayu sugi sahaja. Bila duk kayu sugi, sebelum nak takbiratul ihram, kita ambil sah. Maka sunat ketika mana bersugi, yang pertama pada melentang. Maksudnya bersugi tu melentang tu. Melentang itu sunat. Tapi nak buat gitu tak apa, buatlah kot mana pun. Hak penting tonyuh gigi kita, jangan gigi kawan. Dia angkat tapi tonyuh gigi kawan dia. Weh, banyak cantik dia, kawan tu tak tahu apa pun. Jadi gigi kita. Yang kedua, mula daripada belah kanan. Mula belah kanan. Mula pada belah kanan. Yang ketiga, kaedah pegang kayu sugi macam kita sebut sebelum ni, macam ni lah kaedah pegang dia.
kaedah pegang yang diajarkan. Tapi kalau nak pegang tu tonyoh tu kok sukalah kok mana pun. Pegang itu maka kita macam tu. Okey, lepas tu Allahu Akbar. Ala ni depa duk jual ada sarung. Benda tu dia ada sarung. Jadi setengah orang tu mungkin dia bersuri bagus dah niat dia, tapi mungkin dia sendiri pun tak jaga kebersihan, dia duk tonyoh lekat janggut sotong. Buang ni Allah jam tu lekat janggut sotong duk gedi tu. Nampak lagi kotor. Maka lah ni dia ada sarung dia, habis pakai buh dalam sarung tu pak tu lekat janggut sotong ke, lekat janggut ikan poh ke, kok suka dia pasal tak nampak. Baik. Jadi tu wudu. Fardu wudu ataupun rukun wudu yang pertamanya niat. Niat di mana? Niat di hati. Adapun talafuz niat sebut sahaja aku berwuduk tu, nawaitul wuduk tu, maka hukum dia sunat sahaja. Yang betulnya tak mana? Bila mana dia basuh sebahagian daripada muka, satu juzuk daripada muka, maka pada ketika itu dia kena niat aku berwuduk. Dia kata boleh dah ustaz, time basuh kaki baru niat. Tu ambil lain lah. Dia tak kira berwuduk. Jadi baik. Yang kedua, apa dia rukun wudu? Yang kedua adalah kita pas basuh muka, kita basuh tangan. Daripada tangan tang mana maklum tangan ni mutlak. Bila kata mutlak, tangan hujung jari sampai ke bahu dia panggil tangan. Jadi tang mana yang dikatakan tangan yang dimaksudkan, iaitulah daripada hujung jari sehinggalah ke siku. Baik ustaz, dia ada jari lebih ustaz, kena basuh, wajib kena basuh walaupun ada jari lebih. Jari dia lebih 5, maknanya satu tangan 10 jari. Kemah 5 tu kena basuh juga. Dia main masalah pula. Kalau kita tengok dalam kitab Fathul Qarib, dia main masalah. Ustaz, saya punya jari jenis rapat-rapat gitu. Sebab saya muafakat nasional, kira rapat semua. Kerana jari-jari pun rapat, tak boleh nak renggang. Maknanya beranak memang jari dia tu rapat terus. Macam apa? Macam kaki itik tu. Rapat, tak boleh nak berenggang lah, memang duk gitu ya. Ataupun dia jarang juga, tapi tengah-tengah jarang ni dia ada isi yang mencantumkan semuanya. Baik, maka pada ketika itu basuh pada yang mana boleh basuh. Dan haram pada ketika tu dia buat apa? Dia pergi ambil pisau pelik, dia kerak. Dia ambil pisau pelik, dia pergi kerak pula supaya jari dia terpisah macam orang biasa. Maka hukum pada ketika itu haram kerana memudaratkan diri dia. Mana? Baik. Jadi tu pada tu basuh tangan 2. Yang 3 basuh kepala. Basuh kepala paling kurang 3 helai nak rambut. 3 helai rambut. Seeloknya basuhlah bagi lebih sikit. Dan yang paling afdal bila mana kita berwuduk, kita basuh, ambil air, basuh, tarik belakang, tarik main depan balik. Itu yang paling terbaik. Tapi kalau barangkali musim ayak kena catu apa ke, duduk di rumah dan ambil itu ya. Pun boleh lah, kira okey dah tu. Yang penting duduk batasan kepala dia. Okey, duduk dalam kawasan kepala. Nak butang ni ke, jari jangan ambil capi ramli je lah. Bubuh tang biji mata, klik tu ya. Tu tak kira wuduk tu, dia panggil lu'lak. Dia panggil lu'lak tu. Baik, basuh kepala. Lepas tu basuh kaki. Ni hak rukun lah ni. Basuh kaki daripada hujung jari sampailah ke buku lali. Atas sikit pada buku lali, lepas tu tertib. Jadi ke semua fardu wudu ada 6. Ada 6. Habis takat tu. Kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat semata-mata, yakni untuk sembahyang semata-mata. Sebab itu ada yang mengatakan kalau dia pergi satu tempat, misalnya dia pergi Long Wan tu ada masjid, dia kata tak apa, dia kata satgi ni masuk maghrib pergi masjid lah. Maka niat dia yang asal tu pergi masjid ke pergi Long Wan? Pergi Long Wan. Masjid tu yang kedua, bila masuk waktu pergi lah. Baik, maka
perjalanan dia misalnya bunyi bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia termasuk dalam hadis ni, dia tidak termasuk dalam hadis ni. Kerana tujuan utama dia pi long one, kemudian niat dia yang kedua, kalau masuk waktu pi masjid, dia lapik dengan hak lain pula. Tapi kalau tujuan dia betul nak pi masjid, sehari habis sembahyang apa semua lagi ni tak ada apa, baru nak pi long one, tu sebaliknya lah, maksudnya termasuk di dalam hadis yang kita baca. Maka setiap langkah perjalanannya itu diberi satu darjat, yakni pahala. Dia kata, Ustaz, Nabi sebut hadis ni langkah kami main naik kereta kira gina. Cik Miah main naik kereta. Pakai tak boleh apa lah Ustaz. Oi, main naik kereta. Abang Din main naik kereta. Maklum hadut main berjalan. Dia kata kira kita masuk hadis ni. Dia duduk tengok kawan dia naik kereta. Hang tak termasuk lah hadis ni. Hang main naik kereta. Oh, pandai pula. Duduk picuek kat kawan dia gitu. Sebab apa Nabi sebut langkah? Kerana zaman dulu kebanyakan sahabat dulu ni memang duk pi masjid jalan pun, kerana mereka nak ambil fadilat, kelebihan banyak langkah ke rumah Allah. Satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala. Bahkan ulama kata pula, kalau maklum naik kereta maka dapat pahala juga. Macam mana hak Nabi sebut? Nak kira aku mana Ustaz? Kalau langkah tu kami tahu lah, ni pulih-pulih kereta tak ada naik meter 20 sampai dah. Bab tu jangan duk tanya saya lah tuan-tuan, bukan saya duk kerja bagi pahala. Maknanya ada pahala, tetap ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunat kita pi masjid, pi jalan lain, balik jalan lain. Tidak hanya khusus pada waktu raya sahaja. Selalu kita waktu raya lah kan, memang sunat pun waktu raya pi jalan lain, balik jalan lain. Bahkan ulama juga mengatakan sunat juga kalau kita pergi masjid, ayah-ayah ibu-ibu duk main surau ke masjid ke, main semayang ke, main mengaji ke apa, sunat main jalan lain, balik jalan lain. Jadi Makcik Miah duk main kot ni kan, main kot ni patah balik pergi kot tu lah kan, pusing tu sehari balik, pusing kot belakang surau, keluar pergi kot ban padang ibu apa semua, baru balik pergi rumah. Tak. Jadi kalau nak lebih itulah, maklang duduk belakang surau, duduk main kot tu kan, patah balik pusing keluar tu kat rumah Bang Man, masuk main balik, tak pergi telefon patam, malang sampai tak sampai lagi, tengok sangkut mak cak kutiau makrib, la haula wala quwwata illa billah. Contoh gitu dah. Maknanya sunat boleh dak pahala, boleh pahala. Maksud darjat di sini juga, di samping pahala kata ulama, maksud dia apa dia? Dinaikkan satu darjat demi satu darjat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lagi banyak dia berjalan ke rumah Allah, lagi tinggilah martabat kemuliaan dia di sisi Allah, terutamanya dalam kalangan ahli syurga Allah. Dan dihapuskan satu dosa sehingga dia masuk ke dalam masjid. Maknanya maklum, di sini juga nak bagi tahu besarnya, mulianya masjid di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam. Masjid dan apa-apa yang seangkatan dengannya lah, tempat orang beribadah, sembahyang, mengaji dan sebagainya. Dari sudut pahala. Tapi kalau dari sudut kefarduan yang lain tak boleh lah. Contohnya, Ustaz Imam boleh tak kita buat mayang Jumaat di Raudatul Ulum? Cari nak kena angkut dengan truk. Pasal mana boleh? Dia kena ada keizinan daripada pihak berkuasa. Dia kata kami pi di tang tu dia pembeli mayang Jumaat, ada sebab-sebab yang munasabah dia boleh semayang Jumaat. Kan ada sebab yang munasabah ni, tambah time Covid ni maklum, ada surau yang diberikan rukhsah, kelonggaran sementara untuk jemaah untuk pergi sembahyang Jumaat. Sebab mungkin di masjid Qaryah tu katakan asal boleh masuk 1000 orang, tapi lepas buat penjarakan setengah 500 yang boleh masuk. Jadi barangkali kemungkinan besar ada yang duk main masjid mayang Jumaat selalu tak boleh mayang, maka diberikan, kalau ada satu surau, 2 surau dalam qaryah tersebut, pihak jabat agama bagi kebenaran sementara. Mungkin sampai satu masa ditarik balik. Sebab apa? Masjid dah boleh masuk ikut kapasiti yang asal 1000 orang.
Tapi kalau dah buka dah, lepas tu dia kata tak apa pergi mayang tu, aku nak pergi mayang di surau ni. Sebelum ni boleh Jumaat buat lah ni, tak boleh lah. Tak apa, aku baca khutbah, aku jadi itu imam, aku yang dengar khutbah. Hak ni confirm kena masuk Tanjung Rambutan. Pasal dia tak apa nak betul lah. Baik. Dan dihapuskan satu dosa sehingga dia masuk ke dalam masjid. Dan apabila dia berada di dalam masjid, maklum bila masuk masjid sunat sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Sunat. Kalau tak sembahyang ustaz, tak apa dah, boleh ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat tak pahala? Dapat lah pahala. Tapi kalau sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, lebih lagi lah pahala, kerana setiap perbuatan kita tu dikira pahala. Baik ustaz, saya masuk pergi duduk dah ustaz, nak mangkit mayang balik boleh tak? Boleh, dengan syarat kadar duduk dia tadi tidak melebihi kadar 2 rakaat salat sunat. 2 rakaat salat sunat, yakni salat sunat yang hanya rukun sahaja dibaca dalam sembahyang tersebut. Maksudnya buang doa iftitah, buang. Lepas tu tinggal hak rukun-rukun ya, baca Fatihah. Lepas tu dia lagi baca Fatihah, dia tahu. Hak rukun-rukun lah sembahyang. Kira pendek sampai dak 2 minit. Kalau kita kata busuk-busuk paling lama pun 2 minit ni. Tak ada orang mayang sunat 2 rakaat hak tinggal rukun saja sampai 2 jam. Ni pelik barangkali duk mengejar lah sembahyang. Alif Fatahah lam sukun al, ha Fatahah, ha bari Fatahah, ha mim sukun alham. Gitu, bukan tekat sejam, 2 minggu tak habis lagi 1 rakaat. Kalau duk mengejar gitu. Baik. Jadi maklum masuk duduk sekadar tak lebih 2 rakaat. Pada adatnya sembahyang tu tak ada hak sunat-sunat, hanya hak rukun saja. Kita kata 2 minit nah misalnya. Maka kalau pada kadar-kadar lebih 2 minit pada adatnya, maka tak dikira lah, tak bolehlah sembahyang tahiyatul masjid. Dia habislah waktu tu. Baik. Dan mayang tahiyatul masjid boleh juga sembahyang lepas waktu asar. Boleh mayang lepas waktu asar. Sebab apa? Sebab ada illah, ada hubung kait sebab dia masuk masjid. Faham tak? Walaupun lepas waktu asar itu waktu dia panggil makruh tahrim, haram kita mayang pada waktu tersebut. Sebab itu juga ada ulama dia bahas pula, kalau ada orang mati, mati bila? Mati pagi tadi. Nak mayang jenazah ni selalunya orang letak waktu. Kita mayang tak lagi lepas asar lah. Sebab benda tu boleh hatok, nak mayang sebelum asar pun tak apa. Tetapi ada sebahagiannya kurang bersetuju. Sah tak? Sah. Cuma kalau boleh awal bagi awal, dan tidak kita letakkan masa semayang tadi tu pada waktu yang tak apa nak cantik. Sah lah mayang tu. Cuma kalau boleh awal bagi awal. Melainkan kalau kata ada masalah teknikal, van rosak ke apa ke, di hospital ada masalah nak bawa keluar mayat lambat dan sebagainya, satu bab lain. Ni makna kata kalau tak ada masalah apa, mati pagi tadi, depa beritahu okey kita akan mayang lepas asar. Mati bila? Lepas subuh tadi. Dia mandi apa lama ni. Jadi di situ bukan tak sah. Cuma seeloknya diletakkan pada seawal yang mungkin lah, kita kata. Baik, sikit je belum. Dan apabila dia berada di dalam masjid, bila dia dah masuk dalam masjid, dia dianggap seperti orang yang bersembahyang selagi dia menunggu untuk berjamaah. Masalan, maklum pergi masjid, ayah pergi masjid, masuk sembahyang apa semua, duduk tunggu 5 minit lagi baru nak baru nak sembahyang jemaah asar misalan, maghrib ke isya ke, maka sepanjang tempoh maklum menunggu itu, maka diberi pahala seperti mana sembahyang berjemaah lagi ni. Dapat pahala. Ada orang dia nakal, dia kata tak apa, tak payah mayang dah, tunggu elok tu imam takbir Allahu Akbar, dia belah balik. Pasal dapat dah pahala mayang jemaah isya tadi. Dia buat lolang tu payah. Ni habaq dari sudut ganjaran pahala. Satu. Yang kedua,
Baik. Dan yang kedua, ulama kata juga di sini, misalnya kat maklum bismillah Allahu Akbar. Nah, mayang tahiyat masjid, lepas tu masuk waktu asak misalnya. Maklum mayang masuk mayang asak 4.25 sampai mayang sunat ada 3 minit. Jadi maklum semayang lah. Bila semayang semua, tahiyatul masjid, lepas tu bang asak, maklum tunggu sampailah takbir Allahu Akbar semayang berjemaah. Maka sebelum takbir tu, sepanjang tempoh tunggu nak semayang jemaah, dapat pahala jemaah siap dah Allah bagi. Lepas tu semayang jemaah lagi pun dapat lagi pahala berjemaah. Ini gandaan pahala. Satu. Yang kedua, selagi dia menunggu untuk berjamaah di sini, dengan syarat apa dia? Dengan syarat disebutkan juga apa dia? Selama mana antara maghrib dan isya dia tak buat benda yang lara. Misalnya habis mayang maghrib, sekali masuk isya, dia pergi duduk luar seorang, duduk baluk rokok, duduk bagusnya. Oh, dia kata kita boleh pahala tunggu isya. Jenis ni selamat malam. Malam sikit nampak dia. Tak dapat. Kerana apa? Kerana dia tidak termasuk. Jadi syarat dia tunggu tadi tu, apa dia maklum? Syarat dia dipenuhkan antara maghrib dan isya dengan benda-benda yang bermanfaat, yang tidak lara, antaranya majlis ilmu sebagai contoh. Jadi maklum duk tunggu ni pada maghrib tadi ni nak mayang isya tak gini. Lambat malam ni mayang isya pasal nak pahala lebih. Pukul 12 kita habis. Dia banyak sungguh pahala malam ni, balik menyengit pahala. Pasal apa? Tunggu lama. Contohnya. Jadi maknanya apa? Maklum duduk dalam majlis ilmu sepanjang sejam duduk dapat pahala semayang berjamaah dalam tempoh sejam tadi. Ataupun tak ada kuliah, maklum duduk dengan kawan-kawan, duduk muzakarah, duduk mengaji bab nun sakinah dengan tanwin ni. Benda-benda hak tak lara lah. Maka mendapat juga pahala menunggu solat ataupun pahala semayang berjamaah. Dan para malaikat mendoakan. Malaikat siapa? Makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya, yang tidak ada nafsu, dan ulama kata tidak ada jantina, tidak ada jantina. Lagu mana? Wallahu a'lam. Sifatnya sami'na wa ata'na, taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demai pula soalan, ustaz, malaikat ni tengok ada Allah. Malaikat ni tengok ada Allah. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah, kebanyakan ulama menyatakan bahawasanya malaikat tidak dapat melihat Allah. Berdalilkan firman Allah, la tudrikuhul absar, tidak dapat dilihatnya, yakni akan Allah Subhanahu wa taala al-absar dengan panca indera, yakni dengan mata. Baik. Melainkan pandangan daripada seorang ulama, Al-Imamul Baihaqi rahimahullah, mengatakan malaikat dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tambahan sajalah maklum. Adapun pada hakikatnya orang beriman bila masuk dalam syurga dapat melihat zat Allah yang maha agung, yang maha suci. Baik. Dan para malaikat mendoakan untuk seseorang. Siapa seseorang lelaki di sini? Lelaki maupun perempuan termasuklah. Selagi dia berada di tempat sembahyangnya, selama mana dia duduk dalam kawasan tempat sembahyang, dalam ruang salat itu, maka dia mendapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doa ni maksud apa maklum? Daripada kalangan malaikat, yang pertama doa diampunkan dosa kawan tadi ni, yang kedua doa mendapat rahmat, yang ketiga doa malaikat, yakni doa di sini juga maksud ketiga kata ulama, malaikat akan menjaga hamba tadi sepanjang masa dalam keadaan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya doa ampun dosa, doa dapat rahmat, dan sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud doa. Ya Allah, ya Tuhan, rahmatilah dia,
ampunilah dia, terimalah taubatnya selama dia tidak menyakitinya. Pula dah sakit tang mana pula ustaz ni? Maksud tidak menyakitinya apa maklum? Contoh macam ni. Ni sekali habis lah maklum nak. Maklum habis macam maghrib. Ni lah ni macam maghrib. Maklum tunggu tu Aisyah. Kalau ada kuliah tak apalah. Kalau tak ada kuliah masalah. Kan takkan nak duduk lengung saja. Lagi mesti akan ada kawan-kawan kita yang duk ajak sembang dan sebagainya. Baik. Maksud tidak menyakiti di sini para ulama sebut bahawasanya dia selama mana dia tidak bercakap perkara-perkara yang lara, terutamanya berkenaan dengan ghibah, mengumpat, maksudnya perkataan-perkataan yang tidak baik, maka selama mana dia tak cakap gitu, maka dia mendapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selama mana tu duduk sembang buruk orang, duduk cerita aib orang, tak ada pasal apa ni, bukan atas tujuan belajar ke apa, benda lara lah ceritanya, maka dia tidak termasuk di dalam golongan yang mendapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berhadas di tempat itu. Makna tak berhadas yakni hadis dia terputus, bukan haid putih, mana hadis terputus barangkali dia terkentut dan sebagainya. Jadi di dalam hadis ini juga nak menyatakan pentingnya kita sentiasa berwudu, kerana setiap kali kita berwudu, sepanjang dalam tempoh berwudu, kita mendapat doa daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini cerita dia apa maklum, niat kita apa tujuan main masjid, apa tujuan main surau. Kalau semata-mata main nak jumpa kawan, tak termasuk dalam hadis ni. Tapi kalau dia main tujuan utama nak main bayang jemaah, nak main mengaji, maka dia mendapat apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang kedua, yang terakhir, Nabi nak bagi tahu kepada kita, sembahyang berjemaah di rumah sah dah? Sah. Pahala dapat 25. Tapi di masjid dapat lagi banyak? Dapat lagi banyak. Kerana apa? Sepanjang setiap langkah yang kita buat nak sampai masjid surau semata-mata nak sembahyang, dapat pahala. Hak tak sah ni dapat dah, tak sah 25 duduk dalam tangan. Satgi tunggu pula Aisyah satgi ni dapat dah, duduk dalam tangan dah. Selagi mana tak buat benda lara. Langkah kita pi ke masjid, setiap langkah dapat pahala, dia hapus dosa, dapat pahala, dia hapus dosa. Selagi duduk dalam masjid barangkali ada pengajian zikir ke apa ke, dapat lagi pahala. Maka nak bagi tahu kelebihan rumah Allah, mulianya rumah Allah yakni masjid ataupun surau berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Walaupun rumah kita ada aircon, ada kosin empuk, tetapi tak boleh niat i'tikaf oleh masjid. Tak dapat apa seperti mana yang Nabi sebut di dalam hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Pengajaran hadis sama macam yang saya sebut tu jugalah, sama aja lebih kurang. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang ke-12 insyaallah. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.